Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabb Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim al-'azizil hakim. Wa ba'du, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang bersama pada petang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah kita sambung pembacaan kitab Safinatun Najah kita. Maaf hari ini kita buat gantian pada kelas malam yang tak dapat dijalankan. InsyaAllah hari ini pun kita tak lama lah. InsyaAllah kita baca, kita habis kadar daripada yang sekarang ni kita berada di muka surat yang ke-15 muka surat yang ke-15 daripada buku kita. Yang kita sedang bincang tentang persoalan hukum hakam yang berkaitan dengan wudu. Qala al-imam al-musannif rahimahullah, kata tuan pengarang rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun furudul wudu'i sittatun. Fasal fardu wudu itu 6 perkara. Al-awwalu an-niyyah, yang pertama an-niyyah. Wa tsani ghuslul wajhi, yang kedua fardu yang kedua adalah membasuh muka. As-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, yang ketiga, rukun yang ketiga, fardu yang ketiga, membasuh kedua-dua tangan bersama kedua-dua siku. Ar-rabi'u mashu ba'dir ra'si, yang keempat, rukun yang keempat, fardu yang keempat, menyapu sebahagian kepala. Wa jami'uhu sunnatun, dan adapun menyapu keseluruhan kepala itu hukumnya sunat. Wal khamisu, dan yang keempat, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua-dua kaki beserta dengan sehinggalah sampai ke kawasan bahagian buku lali. Dan as-sadisu, yang keenam, rukun dan fardu wudu yang keenam adalah at-tartibu, susunan, mengikut susunan. At-tartib maksudnya mengikut susunan. Ini yang tempat yang kita berhenti pada kelas yang lepas, iaitu pada rukun yang keenam, pada rukun yang keenam. Adapun rukun yang membasuh kaki sehingga kedua-dua buku lali itu dia sama seperti sebagaimana perbahasan yang ada pada membasuh tangan. Sebagaimana yang sebut membasuh tangan itu bahagian daripada hujung jari itu sehinggalah ke kawasan sikunya, yang wajib dilebihkan sedikit pada bahagian siku supaya kita yakin kita telah menyempurnakan basuhan pada bahagian tangan. Jadi bahagian membasuh kaki juga adalah perbahasan yang sama, daripada hujung jari itu dan di bawah kuku dan sebagainya. Wajib dibasuh kaki itu sehinggalah ke kawasan buku lali. Wajib dilebihkan sedikit di atas buku lali itu
supaya kita yakin kita telah menyempurnakan pada bahagian basuhan bagi kaki. Itulah perbahasan dia. Perbahasan yang ada pada basuhan bagi kaki itu sama seperti perbahasan yang kita dah sentuh dan bincang yang berkaitan dengan basuhan pada tangan. Rukun yang keenam adalah at-tartib. At-tartib. Rukun yang keenam at-tartib. Maksud at-tartib, Tuan Syekh kita sebut dalam matan di muka surat yang ke-17. Tuan Syekh sebut tentang pengertian dan ta'rif niat. Kita baca sikit. Dan juga Tuan Syekh juga sebut tentang pengertian at-tartib. Selepas itu barulah kita bincang tentang beberapa permasalahan dan perbincangan tentang rukun tartib. Syekh kata faslun di muka surat yang ke-17 itu, an-niyatu, yang dikatakan niat itu ialah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Terjemahan fasal pada membincangkan mengenai niat dan pengertian mengikut susunan. Ini pengertian bagi kalimah tartib itu. Ini dua maklumat, dua faedah yang diberikan oleh Tuan Syekh. Yang pertama, ta'rif niat. An-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat dari sudut syarak ialah qasdus syai', berkehendak akan sesuatu. Maksudnya sebahagian ibarat sebut tuju hati kita. Hati kita bertujuan untuk melakukan sesuatu. Tuju hati kita itu qasdus syai', berkehendak akan sesuatu perbuatan. Tuju hati kita kepada sesuatu perbuatan untuk melakukan perkara tersebut. Ini perbuatan hatilah. Dalam keadaan tuju hati itu ataupun kehendak itu, wujud kehendak dalam hati kita itu ataupun wujud tujuan hati kita ketika itu bersekali dengan tindakan melakukan perbuatan tersebut, muqtarinan bi fi'li. Seperti kita bincang dalam masalah niat wuduk sebelum ini. Niat wuduk tadi ataupun niat fardu wuduk ataupun niat mengangkat hadas ataupun niat membolehkan sembahyang istibahat as-salah, kesemua niat itu dalam hati kita. Bila perlu wujud dan bila perlu ada niat itu muqtarinan bi fi'lihi, serentak seiring dengan perbuatan itu. Dan bagi wuduk, permulaan sebenar bagi wuduk jika diambil kira pada dari segi rukun wuduk adalah pada membasuh muka. Jadi sebab itulah niat di sisi mazhab Syafi'i mesti ada pada permulaan kita membasuh muka. Bila kita niat itu kita wujud pada permulaan kita basuh muka tadi, maka niat kita sudah dikira sah. Rukun niat sudah dikira sah dan bermulalah basuhan bagi kepala kita sebagaimana bagi muka kita sebagaimana yang kita dah sebut sebelum ini. Muqtarin, tuju hati tadi, kehendak untuk melakukan perbuatan itu berserentak dengan perbuatan yang kita lakukan. Itulah yang dimaksudkan dengan an-niyah. Dan kebiasaannya, kalau kat sini saya sebut wa mahalluha al-qalbu, dan tempat yang menjadi ukuran utama bagi niat itu adalah hati. Ini hati kita lah, yang dalam hati. Dan talaffuzu biha sunnatun, dan melafazkannya, kedudukan niat adalah di jantung hati. Terjemah itu maksudnya tempat niat itu ukurannya, tempatnya, penilaiannya di mana? Yang dalam hati. Adapun yang di lidah itu dipanggil lafaz, lafaz niat. Wa talaffuzu biha sunnatun, dan berlafaz niat dengannya adalah hukumnya sunat. Lafaz yang kita sebut itu hukumnya di sisi mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, sunat, dianjurkan. Apa tujuan dianjurkan kita melafazkan dengan lidah itu? Tujuannya untuk membantu hati untuk hadirkan niat tadi. Liyusa'idu al-lisanu al-qalbah, supaya hati kita akan dibantu oleh lisan lidah. Bila disebut nawaitu raf'al hadas, aku berniat untuk mengangkat hadas. Jadi bila lidah kita sebut dan telinga kita dengar, maka hadirlah hati kita dengan niat tersebut. Jadi talaffuz kita lafaz. Dan apa yang disebut oleh sebahagian
antaranya guru-guru di Al-Azhar ketika mengajar ni, maksud talaffuz tidak bererti jahar. Yang penting kita sebut dengan lidah kita, sekadar dengar oleh telinga kita sendiri. Begitu juga dengan talaffuz niat ketika hendak solat. Bukanlah talaffuz itu kita jaharkan, kita sebut sampai kuat sehingga ganggu orang sebelah, tidak. Tidak timbul isu ganggu, sebab talaffuz kita menyebut dengan kadar sebutan yang didengar oleh kita, didengar oleh diri kita sendiri. Jadi benda ataupun persoalan talaffuz dengan niat ini hukumnya sunat di sisi mazhab Imam Syafi'i. Dan kita ada hujah dan ada dalil yang lengkap dan sempurna tentang perbahasan anjuran untuk talaffuz dengan niat ini, dan bukan sekaranglah tempatnya. Yang pentingnya dari segi mazhab, hukum talaffuz dengan niat itu adalah perkara yang sunat. Wa waqtuha 'inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Dan waktu niat untuk ibadat wuduk lah, sebab kita sedang baca tentang wuduk. Wa waqtuha, dan waktunya, waktu niat itu masa bila nak niat untuk ibadat wuduk, ini niat yang dikira sebagai niat yang rukun itu, inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Waktu niat itu ketika kita mula membasuh seseorang yang berwuduk adalah ketika basuhan bahagian pertama daripada wajah. Ketika kita mula sampaikan air pada wajah kita. Untuk wajah ni, untuk muka ni, tidak ada mana satu bahagian yang mesti menjadi permulaan, sebab seluruh muka itulah mana-mana bahagian boleh. Jadi kalau kita mula letak air tu ketika itu ada niat di bahagian pipi, maka sah sudah niat tadi. Ataupun kita start letak di bahagian dahi dan ada niat ketika tu, sudah sah niat kita. Sebab apa? Pada wajah ni dia tidak ada susunan pula mesti mula pada dahi ke pada pipi, tak. Wajah ni dikira satu. Jadi pada mana-mana bahagian kita sampaikan air dan kena air, dan ketika tu hadir niat kita, sudah dikira sah bagi basuhan itu, dah bermula basuhan wuduk, dan sudah sah untuk tanggungjawab bagi wujud dan hadir niat ketika permulaan membasuh muka, permulaan bahagian basuhan muka tadi. Jadi saya sebut 3 perkara tentang niat. Itulah ta'rif niat, tempat niat, 4 perkara. Ta'rif niat, tempat niat itulah dalam hati, talaffuz melafazkan niat, dan yang keempat waktu niat bagi ibadat wuduk. Dan kita dah bincang juga dalam masalah niat ini pada kelas yang sebelum daripada minggu lepas, minggu yang sebelumnya. Kelas kita yang ke-9 tu, tuan-tuan perempuan boleh rujuk di kelas kita tu. Jadi yang berbalik pada rukun yang ke-6 yang kita bincang tadi, itulah persoalan at-tartib. Apa maksud tartib? Apakah maksud at-tartib dalam ibadat wuduk? At-tartib ni rukun. Kalau tiada tartib, maka tidak sah wuduk. Bila tiada tartib, maka tidak sah wuduk tadi. Kita akan bincanglah keadaan mana yang tidak sah tadi. Jadi tartib itu ialah, tuan saya sebut, yang pertama ta'rif. Ta'rif bagi tartib, at-tartib, yakni mengikut susunan, terjemahnya mengikut susunan. Susun 4 itulah, kita anggota yang rukun itu yang mesti mengikut susunan. Basuh muka, basuh tangan, basuh kedua-dua tangan sehingga siku, dan juga sapu kepala. Dan yang keempatnya membasuh kaki. 4 anggota tu, yang keempat-empat itu mesti mengikut susunan. Dan ta'rifnya tu saya sebut at-tartib, yang mengikut susunan itu alla yuqaddama udwun ala udwin. Janganlah yang dikatakan mengikut susunan itu, yang merupakan salah satu rukun wuduk, adalah sesuatu anggota wuduk, yakni yang lebih kemudian, lebih lewat, tidak didahulukan daripada anggota wuduk yang lain, yakni yang lebih awal. Itu dia punya terjemahan lah. Janganlah didahulukan sesuatu anggota ke atas anggota yang lain. Maksudnya jangan didahulukan basuh anggota yang pertama, wajah. Okey, sebab dia yang pertama. Jadi jangan didahulukan membasuh tangan dahulu daripada membasuh wajah. Dan sama juga, janganlah didahulukan menyapu kepala dahulu daripada selesai membasuh kedua-dua belah tangan. Dan janganlah dibasuh kedua-dua belah kaki sebelum selesai melaksanakan
basuhan kepada kepala. Ataupun dengan perkataan yang mungkin lebih jelas bagi faham, tidak sah basuhan, tidak menjadi sah basuhan, tidak dikira sah basuhan anggota yang kedua sebelum selesai basuhan, sebelum selesai melakukan basuhan bagi anggota yang pertama. Itu pun kita boleh sebut begitu. Maksudnya kalau kita tak basuh muka lagi, kita dah selesai basuh tangan dua-dua belah, maka basuhan itu tidak dikira. Sebab apa? Sebab dia telah mendahulukan basuhan tangan itu sebelum menyempurnakan, menyelesaikan basuhan bagi wajahnya. Begitu juga tidak sah, tidak dikira dia menyapu kepalanya sebelum dia selesai membasuh kedua-dua belah tangan. Begitu juga tidak sah seseorang tu membasuh kaki walaupun dia basuh sampai 3 kali, ataupun dia basuh rendam dalam kolah dan sebagainya kaki dua-dua belah, tetapi tak basuh kepala, tak sapu kepala lagi, kaki itu tetap tidak dikira. Itu yang dimaksudkan dengan at-tartib. Kita ambil sedikit tambahan maklumat daripada kitab Al-Manhaj Al-Qawim oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Saya bawa beberapa furuk, beberapa permasalahan untuk kita lebih jelas tentang yang dikatakan rukun tartib ini. Rukun tartib, saya bagi contoh yang dimaksudkan dengan tartib. Saya kata dalam dia bagi contoh masalah kalau seseorang itu menyelam. Menyelam. Kita faham situasi ni, tasawur gambaran dia, kita dah siap menyelam dah. Daripada hujung rambut ke hujung kaki, kita sudah tenggelam ke semua sekali. Jadi ketika itu, dan dia tenggelam itu, kita ambil tasawur yang awal ni ketika situasi air yang banyak lah. Tak kisahlah isu air kecil, air banyak tu dalam cerita bab air nanti kita akan bincang. Cumanya kalau dia dah tenggelam, ketika tu dia belum niat wuduk lagi. Jadi air yang bersentuh dengan badan itu belum dikira, belum berlaku apa-apa hukum pada dia lagi. Sebab apa? Sebab kita belum niat ibadat, kita belum niat untuk berwuduk, belum kita niatkan untuk mengangkat hadas. Jadi kita dah duduk dalam dalam swimming pool contohnya, ataupun dalam kolah yang lebih daripada 2 kolah, kita tenggelam dalam tu. Jadi kita pun niat nawaitul wuduk dalam hati, aku niat mengangkat hadas. Kita tak buat apa-apa ni, tak sentuh muka, tak sentuh tangan. Sebab apa? Sebab tangan kita dan muka dan anggota kita sudah siap bersentuh dengan air. Situasi begini, tartib dia macam mana? Dia kata tartibnya berlaku secara anggaran. Tartib ni berlaku secara takdir, walaupun tidak nampak. Kalau kita buat secara fizikal, kita nampak kita basuh muka, kita nampak basuh muka dulu, lepas tu kita basuh tangan, nampak jelas-jelas ada susunan. Tapi kalau dalam sedang menyelam dan keseluruhan anggota tubuh kita tu semuanya tenggelam, bila kita niat wuduk, terus dikira sah wuduk kita, walaupun proses itu tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Sebab dia berlaku secara sekaligus. Secara takdiran, secara anggaran. Sebab apa sah? Sebab kesemua anggotanya yang wajib dibasuh untuk wuduk tu sudah bersedia bersentuh dengan air, dan ketika dia niat, kita anggap telah berlaku, seakan-akan telah berlaku basuhan muka, kemudian telah berlaku basuhan tangan, telah berlaku sentuhan ataupun basuhan pada kepalanya dan pada kakinya. Itu situasi dia tenggelam habis. Dia sebut apa? Law ghatasa nawiyan, dalam keadaan dia dah sedang tenggelam itu, dia berniat, walau fi ma'in qalil, walaupun dalam air yang kecil, air yang sedikit, sahha wudu'uhu, sah wuduknya. Wa in lam yamkuth, walaupun dia tak tunggu lama sikit, zamanan yumkinu fihi tartib, asalkan dia dah siap tenggelam, dia niat wuduk, settle, selesai, sah. Ini berbeza dengan satu lagi permasalahan dalam contoh-contoh yang diberi dalam kitab mazhab Syafi'i. Kalau dia upah 4 orang sekaligus dan dia set masa, saya sebut 1, 2, 3,
semua orang pakat simbah secara serentak. Siram ke muka, siram ke tangan, siram ke kaki dan juga siram ke kepala tu secara sekaligus 4 orang serentak. Ini tidak sah. Ini tidak sah. Beza dengan had selam tadi. Sebab apa? Saya kata kerana perkara ini tidak berlaku tertib padanya. Beza dengan had tenggelam. Tenggelam tadi memang kita dah tenggelam, kita boleh faham ianya berlaku dengan masa yang pantas selesai tertib. Tetapi yang ini bila berlaku serentak, kita tak dapat tentukan siapa yang start dulu. Sebab apa? Sebab dia berlaku secara serentak, basuh di luar. Okey, itu contoh ataupun furuk yang disebut dalam kitab-kitab fiqh lah. Baik. Okey. Ada yang tanya, Ustaz, kalau saya selam tapi kepala di luar, saya pun niat wudu, nawaitul wudu, lepas tu tak buat apa-apa, sah tak wudu? Macam mana nak sah basuhan hak bawah ni? Sebab di bahagian muka belum dibasuh. Dia duduk kat luar, mukanya duduk kat atas, dia niat wudu tapi tak buat apa-apa. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab tidak berlaku tertib. Wajah belum dibasuh. Jadi bagaimana nak sah basuhan muka, nak sah basuhan anggota yang selepas daripada muka, sebab muka ni belum diselesaikan lagi. Belum diselesaikan lagi. Begitu juga Tuan Syah sebut. Begitu juga contohnya kalau dia basuh, dia masuk ke sungai tu, dia masuk kaki dulu, dia niat wudu. Jadi dia masuk kaki pun tak jadilah sebab tidak berlaku susunan. Dia masuk sikit-sikit. Jadi syarat dia kalau nak berwuduk, cara mudah nak sebut, kalau dia nak berwuduk dengan cara selam itu, kena pastikan dia dah siap menyelam seluruh tubuh dia. Barulah boleh berlaku yang dikatakan sah wuduk dalam dan berlaku dan dikira berlaku susunan tertib itu dalam keadaan yang takdiran fi waqtin latifatin, berlaku secara fi awqatin latifah, berlaku susunan tertib itu dalam tempoh yang cepat, sebab apa, dia dah siap tenggelam. Jadi kalau contoh berlaku kita sebut bagi nak senang nak ingat. Jadi kita dah basuh muka kita elok, alhamdulillah, dah niat, dah selesai rukun pertama. Kemudian kita dah selesai basuh tangan, kita dah selesai basuh tangan kita dua-dua, selesai, dah terangkat hadas daripada tangan. Tetapi kita terlupa sapu kepala, kita terus basuh tapak kaki, kita basuh kaki kita. Jadi yang berlaku skip ataupun yang berlaku ralat itu pada tempat dua rukun yang last. Jadi susunan di antara muka dengan tangan dah selesai, alhamdulillah, dah terangkat hadas muka. Sebab dengan selesai kita basuhan satu anggota itu, dia tidak berkait dengan anggota yang lain, sebab nanti kita akan sebut masalah muwalah. Okey. Baik, sekarang ni kita bagi contoh yang ketiga ni dulu. Dia dah basuh muka, dia dah basuh tangan elok, tapi dia skip, dia terbasuh kaki dulu dalam keadaan dia belum sapu dia punya kepala. Jadi yang tak sah di sini ialah kaki sahaja. Yang tak sah ini kaki sahaja. Sebab apa? Muka dah selesai, tangan pun dah selesai. Jadi apa yang dia perlu buat kalau berlaku dia terlanggar susunan, dia buat cuma sambung sahaja tempat yang mana yang dia terlangkau tadi. Jadi dalam kes ini dia cuma perlu sapu kepala balik. Dah selesai rukun yang rukun yang keempat lah, sebab dah niat rukun nombor 1 kan, tapi anggota yang ketiga ni kepala, selesai yang kepala, dia patah balik hanya perlu pada kepala sahaja dan terus basuh kaki selepas itu. Sama jugalah kalau berlaku dia basuh muka elok, dah terangkat hadas pada muka, lepas tu dia pergi sapu kepala, jadi sapuan itu tidak sah. Sebab apa? Sebab dia dah skip, tak ikut susunan. Dia apa yang dia perlu buat? Muka dia dah selesai, dah terangkat hadas, dia cuma perlu basuh tangan balik dan sambung, resume balik, sambung balik, start balik daripada tempat yang tersilap itu sahaja. Selagi mana tidak berlaku perkara batal di tengah-tengah lah. Kalau kata dia dah selesai basuh muka, dah selesai basuh tangan, tiba-tiba berlaku perkara batal, itu dia habis, dia angkat hadas balik lah, start daripada kosong balik. Itu situasi-situasi yang berkaitan dengan
nak bagi faham tentang masalah at-tartib ni ikut susunan. Dia mesti diselesaikan basuhan anggota yang awal, ini anggota yang pertama sebelum masuk pada anggota yang kedua. Selesaikan basuhan anggota yang kedua sebelum masuk anggota yang ketiga. Selesaikan anggota yang ketiga sebelum kita masuk anggota yang keempat. Ini untuk masalah wuduk lah, untuk masalah wuduk. Jadi tartib ianya rukun bagi ibadat wuduk. Adapun bagi ibadat mandi wajib ataupun mandi sunat, seluruh tubuh anggota orang yang mandi wajib itu, seluruh tubuh orang yang berjunub itu seakan-akan anggota yang satu. Maksudnya tidak perlu susunan. Kita bincang tak perlu tu maksudnya tak perlu dari sudut untuk sah lah. Walaupun sunat kita faham, dari segi sunat disunatkan kepala dulu, kemudian sebelah kanan, barulah sebelah kiri. Cuma kalau kata dia start mandi wajib, start daripada kaki sekalipun, sudah dikira sah basuhan tu sekiranya ada wujud niat mandi wajib pada ketika dia menyiram anggota di bahagian bawah, ataupun dia siram start daripada badan dan ada niat mandi, pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab pada anggota orang yang berjunub itu ianya ibarat satu anggota badan ini ibarat seakan-akan satu bahagian wajah saja, seluruh tak kisah. Bila dah satu anggota nak start daripada mana tidak ada masalah dari segi untuk sahkan basuhan itu. Itu beberapa perkara lah yang berkaitan dengan persoalan at-tartib. Cuma ada tambahan satu lagi tentang persoalan biasanya lah, yang biasanya akan dibincang tentang masalah al-muwalah. Muwalah ini maksudnya kita sebelum sempat kering anggota yang awal, kita sudah masuk melakukan basuhan anggota yang seterusnya. Selesai basuh anggota yang kedua, kita terus bersegera sambung basuhan ataupun sapuan anggota yang ketiga. Habis sapu kepala, kita tak tunggu lama, terus kita masuk basuh anggota yang keempat. Itu dipanggil muwalah, berturut-turutan di antara satu anggota dengan anggota yang lain. Yang ini tidak menjadi rukun dan juga tidak menjadi syarat sah bagi wuduk. Cumanya ianya termasuk dalam sunat, perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Jadi kalau berlaku situasi dia tengah wuduk, dia basuh muka, kemudian dia dah basuh tangan, tiba-tiba air berhenti, bekalan air tu tak keluar. Jadi dia terpaksa tunggu lebih kurang setengah jam. Contohlah dia terpaksa tunggu setengah jam, dan sepanjang dia tunggu tidak berlaku perkara yang membatalkan. Jadi hadas bagi muka telah terangkat, hadas bagi tangan juga telah terangkat. Cuma hadas bagi kepala dan kaki belum selesai, disebabkan ada gangguan pada bekalan air tadi, dia tak dapat sambung. Jadi bila air dah elok balik, dah ada balik, dia cuma pergi sambung sahaja basuhan yang berbaki. Sebab apa? Sebab tidak disyaratkan dan tidak menjadi rukun untuk sah wuduk itu al-muwalah, ini berturut-turutan. Kadar anggarannya berapa masa dia? Anggaran pada adat kebiasaan biasa dan pada cuaca yang biasa dan pada suhu badan biasa ni, sebelum sempat kering satu-satu anggota, kita selesai basuh muka, kemudian kita dengan anggaran cuaca dan juga suhu badan yang normal, anggota tu belum kering, dia masih lagi basah lagi, kita terus basuh anggota yang kedua, basuh tangan. Itu dikira telah mengambil sunat muwalah lah. Tapi kalau dia tunggu lama, dia lepak dulu, dia sembang dulu, bagi kering dulu, baru dia sambung pula, boleh jadi 2-3 minit lepas tu dah kering dah muka, baru dia basuh tangan, sah wuduknya. Tetapi dia telah terlepas sunnah al-muwalah. Dia terlepas sunnah al-muwalah. Jadi al-muwalah ni kita sebut hukumnya adalah sunat dan ianya tidak menjadi rukun ataupun syarat sah kepada orang yang berwuduk, kecuali untuk situasi orang-orang yang kita sebut sebagai daimul hadas, yang kita sebut sebagai orang-orang yang ada masalah salas al-baul, ataupun salis al-baul, orang yang mengalami masalah najisnya ataupun kencingnya sentiasa mengalir
orang yang memiliki, dia panggil ashabu al-a'zar, ataupun orang yang orang-orang yang ada uzur lah, daimul hadas, orang yang sentiasa berterusan hadasnya. Ini memang dia kena ada mualah, bukan sekadar mualah antara anggota wuduk, dia mesti mualah daripada start dia basuh, membersihkan istinja, kemudian dia mengikat dan menutup anggota kemaluan dia tadi dengan penahan supaya tidak. Kemudian lepas tu mesti mualah berwuduk. Dan selepas berwuduk mesti segera menunaikan solat fardu. Tu cerita dalam bila sampai pada tempat dia nantilah. Pentingnya hari ini kita dah selesai bincang tentang ke-6 rukun dan fardu wuduk. Itulah rukun membasuh muka, rukun niat, rukun membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala, membasuh kaki, dan at-tartib, susunan di antara setiap anggota wuduk itu. Dan juga kita juga telah membaca tambahan oleh Tuan Syekh kita tentang maksud ataupun ta'rif niat, tempatnya dan juga masanya, dan juga ta'rif at-tartib oleh Tuan Syekh kita. Jadi insya-Allah untuk kelas pada minggu hadapan, faslun al-ma'u qalilun wa kathirun, al-qalil ma dunal qullatain wal kathir qullatani fa akthar, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih semua, insya-Allah kita jumpa minggu depan.